أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu minas samawati wa malal ard wa min ana syai'un min syai'un ba'd. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaita anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma arinal haqqa haqq wa habibna ilaih warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa karrihna ilaih warzuqna ijtinabah. Salawatullahi wa salamuhu alaih ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma atina al-hikmah. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, diizinkan Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan pada malam ni untuk kita bertemu setelah lama kita tidak sambung kembali kuliah bulanan kita yang terhenti sekejap. Dan alhamdulillah pada minggu ini diberikan kelapangan dan juga kemudahan oleh Allah untuk sama-sama kita bertemu. Dan seingat saya, apa yang telah pun kita bincangkan pada bulan yang lalu adalah topik yang menceritakan keadaan-keadaan manusia saat setelah mana mati sehinggalah mereka dibangkitkan. Dan insya-Allah pada hari ini suka saya untuk nak sambung sikit lagi apa yang telah pun kita bincangkan sebelum ini, iaitu tentang beberapa peristiwa-peristiwa sesudah dihisap manusia di hari akhirat. Manusia akan dibawa pergi ke hari akhirat, maka mereka akan dihisap sebagaimana kita baca di dalam ayat Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu bishimalih fasawfa yasla sa'ira. Allah Subhanahu wa taala kata gambaran tentang ketika kita dah pun berada di hari akhirat. Semua dah mati, kemudian dibangkitkan semula kita di hadapan Allah. Kemudian pada hari tersebut kita akan dihisap, sehingga salah satu daripada nama-nama hari akhirat adalah Yaumul Hisab. Baik, maka pada ayat yang saya bacakan tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, adapun orang yang diberikan buku catatan dia dengan tangan kanan. Sebenarnya kalau siapa yang rajin perhati di dalam Al-Quran, nescaya kita akan jumpa pelbagai version, cara bagaimana manusia itu diraikan mereka saat ketika hari hisab. Apa yang berlaku? Permulaan sekali iaitu mereka akan diberikan buku catatan amalan. Cara diberikan buku catatan amalan ini adalah dengan pelbagai cara. Di antara salah satu daripada cara-caranya adalah dengan dipanggil seorang demi seorang dan diminta untuk melihat sendiri buku yang dia telah pun hasilkan sendiri ketika hidup di dunia. Waktu kita hidup di dunia ada dua malaikat, ma yulfidhu minhu qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita tak akan bercakap, tak akan buat sesuatu perkara walaupun dengan satu lafaz, melainkan ada padanya raqib dan atid yang sentiasa menulis dan mencatat. Sehingga kan di surau Al-Furqan ini, kalau tuan-tuan nak cuba, boleh cuba. Nanti besok ke akhirat kita tengok macam mana. Apa kita buat? Kita korek hidung sapu dekat kapet surau.
Okey, besok pergi ke akhirat terkejut tengok-tengok ada nama kat PA. Malam hari 21 hari bulan 12 hari Isnin, malam Selasa pukul 7.45 malam. Apa dia buat? Dia korek tai hidung, dia sapu dekat kapet surau. Terkejut dia. Dan Allah cerita kat dalam Quran, Allah kata wa wuzi'al kitab, kami akan letakkan buku catatan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, orang-orang yang melakukan dosa, kesilapan, kesalahan kat dunia ni, dia akan dapat tengok kitab tersebut. Kita dapat tengok pada hari itu. Satu-satu kita tengok. Bayangkan tengok berapa lama ni kita nak cek tengok kitab kita ni. Dalam keadaan kalau kita hidup 70 tahun ke atas muka bumi Allah. Baik, kemudian fayaqul, dia akan berkata selepas daripada dia tengok, apa dia kata? Fayaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab, ya Allah celakalah kami. Kitab apa ni, buku apa ni yang meletak kat depan kami ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Allah tak tinggalkan daripada benda yang kecil sampai kepada benda yang besar, ahsaha, melainkan Allah akan kira. Allah kira fawajadu ma amilu hadiran, dan setiap orang dia akan dapati setiap yang dia buat, maka dia akan dapat tengok pada hari itu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah kata kami takkan buat zalim, kamu buat akan ditulis. Yang baik pun ditulis, yang buruk pun tak, yang buruk juga ditulis. Apa buktinya? Dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala sebut, iaitu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amal kebaikan walaupun sebesar kuman, sehalus-halusnya, besar zarah sekalipun Allah tengok, begitulah orang yang buat dosa walaupun sekecil zarah tetap akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. So jelas. Baik, so kita dah dapat lihat cara yang pertama diletakkan kat depan, kita boleh baca. Cara yang kedua iaitu diberikan kepada mereka dengan cara pemberian yang amat hebat. Macam seorang anak kita yang dapat keputusan cemerlang di sekolah dia ataupun di universiti, dipanggil nama dia. Siapa dia? Haji Ahmad. Daripada mana? Kampung Bukit Lintang. Dipersilakan datang ke hadapan. Kita pun datang dengan sembah tabik hormat kita. Datang sampai kat depan, kita pun menerima pemberian buku catatan kita. Baik, bila kita dapat buku tersebut, diberikan kita dengan penuh penghormatan, dan kita dapat buku tu, maka kita pun pergi dekat kaum kerabat dan kenalan kita. Apa kita kata? Ha umqra'u kitabiyah, hampa tengok ni kitab yang aku telah dapat. Bangga dia seronok dia bila dia dapat buku dengan catatan tangan kanan. So gambarannya dia akan jadi seronok bila dia diberikan satu anugerah dengan penuh penghormatan, buku catatan dan amalan dia di hari kiamat kelak. Baik, yang kedua. Yang ketiga pula, bagaimana keadaan dia? Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang dapat buku catatan dia dengan tangan kanan, apa berlaku dekat dia pada waktu tersebut? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan hisabkan dia ni dengan hisab yang mudah. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah berkata siapa yang dihisab nescaya mereka akan binasa ataupun mereka akan jadi orang yang paling celaka sebab dicek?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud hisaban yasira, hisab yang mudah itu maknanya seakan-akan macam Allah pejam mata lah. Maksudnya diabaikan kesalahan dia, kesalahan yang lain, dan dibiarkan dia masuk ke dalam syurga dan diampunkan dosa dia pada waktu tersebut. Itulah maksud hisaban yasira, hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Keadaan yang ketiga atau yang keempat, diberikan buku catatan dengan tangan kiri dia. Bila diberikan buku catatan dengan tangan kiri dia, apa yang dia sebut pada waktu tu? Maka dia akan menyesal, dan dia pun berkata pada waktu tersebut, kalaulah aku tak dapat buku ni, alangkah baiknya aku tak dapat buku ni. Buku apa ni? Kalau aku tak dapat pun lebih baik. Sebab dia tengok semua merah, gagal.
Maka pada waktu tersebut dia kata, kalaulah ya laitani kuntu turaba, ya Allah, kalaulah aku jadi tanah, alangkah baiknya keadaan aku pada waktu tersebut. Menyesal dia sebab dia dapat dengan tangan kiri. Ada keadaan yang keempat atau yang kelima, bukan sekadar dapat dengan tangan kiri, tak dapat tangan kanan satu pasal, tangan kiri pun tak, tetapi dicampakkan buku, dia panggil kitabun munasyarah, kitab yang dicampakkan kepada, dilontarkan, dibaling buku ataupun buku catatan tersebut kepada orang tersebut. Kalau dibaling ataupun dibaling dengan cara yang macam tu, maka itu menunjukkan kepada kecelakaan. Begitu juga yang kelima adalah mereka diberi daripada belakang mereka. Beri daripada belakang ni menunjukkan kepada kehinaan, bukan memuliakan. Sebab tu bila kita adab, kita nak berikan sesuatu kepada orang, kita akan beri melalui hadapannya, tidak melalui belakang. Dan di akhirat diceritakan ada orang yang mendapat buku catatan dengan cara diberikan daripada belakang dia. Baik, itu di antara beberapa perkara tentang yaumul hisab. Baik, kemudian apa berlaku? Perpisahan daripada hisab, pergi pula. Ke mana pula nak pergi ni? Nasib kita nak dibawa ni selepas daripada hisab ni. Maka pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam, iaitu bagaimana segolongan orang akan masuk ke dalam syurga, segolongan lagi akan pergi kepada neraka. Di antaranya Allah menyebut di dalam ayat yang ke-39 surah Maryam, kata Allah, wa anzirhum yaumal hasrati iz qudhiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu tentang satu hari yang dinamakan hari tersebut sebagai Yaumul Hasrah. Apa makna Yaumul Hasrah ni? Yaumul Hasrah sama sebagaimana Yaumut Taghabun, satu surah yang dinamakan di dalam Al-Quran, iaitu satu surah tu dinamakan dengan At-Taghabun. Apa maksud At-Taghabun ataupun Al-Hasrah ni? Hasrah ni hari penyesalan, At-Taghabun ni hari kerugian. Orang semua rasa ruginya, mereka dalam keadaan menyesal. Sehingga kan Allah sendiri berkata kepada kita pada hari tersebut, Allah akan berkata kepada manusia, ya hasratan 'alal 'ibad. Menyesallah kamu wahai hamba-hamba, menyesallah kalian pada hari ini. Dulu kalian tak menyesal, maka hari ini kalian dah nak menyesal. Hari tersebut disebut sebagai Yaumul Hasrah. Allah kata berikan pada manusia peringatan supaya mereka gerun dan takut tentang satu hari yang dinamakan hari tersebut sebagai Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Apa yang berlaku pada hari tersebut? Iaitu ketika kesemua perkara akan diputuskan. Hari itu kita akan jadi menyesal. Kita tak sangka di dunia kita boleh lepas, ke akhirat kita tak boleh lepas. Tuan-tuan, saya nak bawa pada tuan-tuan satu kisah. Kisah seorang sahabat yang luar biasa tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mereka meletakkan akhirat itu pada benda yang paling penting dalam kehidupan mereka. Kisah ini diriwayatkan adalah di antara kisah yang datang daripada hadis yang sahih. Kisah seorang sahabat ini, dia ni ada tanah. Dia ada tanah. Tiba-tiba pada tanah dia ni ada seorang hamba Allah ni pi tanam satu batang pokok. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Baru Mazi, seronok cerita ni. Ada seorang sahabat ini, dia ada satu keping tanah. Tanah yang dia ada ni, datang seorang hamba Allah ni, apa dia pi buat? Dia pi tanam satu batang pokok. Pokok apa? Pokok kurma di atas tanah kawan dia. Macam kita hari ni lah, tengok tak ada siapa tanam, kita pun pergi bubuh kat atas tu, pokok serai buah 10 pokok, pokok betik buah pula 10 pokok, buah pula pokok pisang pula 10 pokok lagi. Kemudian kita makan hasil dia. Pasal tuan tanah kita tak nampak dia, kita pun tak kenal siapa dia. Jadi hamba Allah ni pun macam tu, dia tanam pokok di atas tanah orang. Tuan tanah tu pun datang-datang, mai-mai tengok ada pokok atas tanah dia. Apa tuan tanah ni buat? Maka dia pun pergi jumpa orang yang tanam pokok tu. Dia kata, tuan, yang ni tanah saya. Boleh tak macam ni lah kita buat selesai cara elok? Dia kata, hang pun bukan siapa-siapa, kawan-kawan juga. Dia kata macam ni, dia kata, apa kata kalau sekiranya hang jual dekat aku pokok hang? Selesai masalah.
Aku tahulah takkan aku nak tebang, tak sampai hati, pokok dah besar ni. Apa kata kalau hang pi jual pokok hang ni pada aku, selesai masalah, aku bagi dekat hang satu amount, satu duit, iaitu yang boleh selesaikan hang ambil untung dekat duit tu tadi, pasal hang tanam. Walaupun ni tanah pada ikut aturan dia ataupun hukumnya, dia boleh ambil saja pokok tu. Buah-buah pun dia boleh makan pasal atas tanah dia. Tapi sebab dia ni orang yang baik, apa dia kata, boleh tak hang jual dekat aku tanah pokok yang ada dekat atas tanah aku. Laki tu kata apa? Ada jenis orang macam ni pada zaman hari ni, ada jenis ni. Jenis suka cari pasal dengan orang, walaupun hak orang, dia duk rasa macam hak dia. Apa kata hamba Allah ni? Dia kata aku tak mau jual. Dia kata mana banyak cantik. Dia kata aku yang tanam, hang pula nak. Yang kata kawan ni pun nak bagi duit, bukan minta percuma, bukan tapi tebang turis, nak bayar duit dekat dia pampasan pasal dia dah tanam pokok ni, tapi dia tetap tak nak bagi. Baiklah, pasal dia tak nak bagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat ini dia pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa dengan Nabi SAW ni, apa dia buat? Maka dia turun bawah pula dah. Nak bagi naik tinggi sikit, tengok tuan-tuan pun tak pernah nampak. Okey, dia naik tinggi sikit. Sekejap. Okey, ni baru tinggi sikit. Okey. Nampak tuan-tuan? Nampak kepala sikit je dah duduk jauh-jauh. Tuan-tuan pula duduk pun jauh. Okey, baik. Kat mana kita tadi, tahu tak? Baik, maka sahabat ni, tuan tanah Kedaun ni, dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila dia pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, kat atas tanah aku ni ada orang pergi tanam pokok. Aku nak bayar duit dekat dia, tapi dia tak mau. Boleh tak hampir pujuk dia, ya Rasulullah, supaya aku boleh bayar duit dekat dia, selesai masalah. Nabi SAW pergi pujuk ni, sahabat ni. Dia kata, terimalah pelawaan tuan tanah ni, dia nak bagi duit ni. Ambil duit dia, selesai masalah. Yang kata tuan ni punya keras pedai. Orang Kedah kata keras pedai. Orang Melaka panggil tak keras pedai? Tahu tak keras pedai tu apa? Apa dia keras pedai terjemah kan? Keras pedai. Dia kata ketegang. Ketegang tuan-tuan tahu ke tak ketegang? Keras pedai dengan ketegang. Ketegang pun tak tahu. Terjemah lagi satu ketegang. Apa dia? Keras pedai. Kepala batu. Kepala batu. Bukan pengkalan batu. Itu lain. Okey, ni kepala batu. Kepala batu. Kepala batu lah. Kepala batu. Okey, orang yang kepala batu, ketegang kepala batu, memang dia tak mau terima. Walaupun Nabi SAW pergi minta dekat dia sendiri, dia kata aku tak mau bagi. Baik, tak apalah, dah buat macam mana. Nabi SAW kata, hang sabar. Okey, kalau hang sabar, dia kata hang biar pergi dekat dia, dia dah tanam dah pokok tu, nanti Allah akan tumbuhkan. Salah. Okey, kata Nabi SAW nak pujuk kawan ni tadi, hang tak nak jual juga ni. Kata Nabi SAW pada tuan pokok, bukan tuan tanah, tuan pokok. Kata Nabi SAW, dia kata, saudara, kalaulah hang jual pokok ni dekat tuan tanah, nanti Allah akan ganti hang dengan satu pokok kat dalam syurga. Hang bagi dekat tuan tanah ni, nanti Allah nanti bagi dekat hang satu pokok kat dalam syurga. Maksud dia apa kalau dapat pokok dalam syurga? Maknanya hang memang akan masuk syurga. Pasal dah dapat pokok kat dalam syurga. Takkan pokok dapat, tuan tak dapat, tak boleh masuk, bukan? So Nabi SAW menjanjikan pada dia, dia akan dapat balik pokok tu kat syurga kalau dia jual dekat tuan tanah. Tapi yang kata lelaki ni memang keras pedai, memang ketegak kepala batu, dia tak mau juga walaupun dapat syurga. Tuan-tuan, kalau dalam kepala otak dia tak ada akhirat ni, bagi 100,000 pun dia tak boleh nak, dia tak faham. Dia tak faham akhirat tu macam mana, walaupun nak dibayar duit untuk dapat habuan ke akhirat, tak mau terima. Tak mau. Last kali Nabi SAW kata tak apalah nak buat macam mana, Nabi pun tak boleh selesai. Kawan ni bila dia dengar Nabi SAW kata nanti Allah bagi kat hang satu pokok dekat syurga, apa dia buat? Dia nak syurga tu tadi. Dia pergi bertemu dengan lelaki tu tadi. Dia kata, tuan macam ni lah, saya nak selesai buang ni, saya tak nak serabut-serabut pasal dunia. Apa kata kalau saya bagi bukan sekadar pokok, pokok sekali dengan tanah-tanah, hang ambil semua dekat hang. Tuan-tuan boleh buat kan macam tu? Mati hidup balik belum tentu boleh buat, tuan-tuan. Tapi ni sahabat ni, dia buat macam tu. Rasa-rasa pasal apa dia boleh sanggup bagi tanah sekali dengan pokok terus dekat kawan tu, sedangkan tanah dia punya, dia boleh pergi bagi dekat kawan tu. Siapa tahu pasal apa dia boleh buat sampai macam tu? Siapa tahu pasal apa? Siapa nak jawab?
Pasal apa dia boleh bagi sampai macam tu ni? Satu benda hak pelik ni kalau zaman hari ni. Kita boleh pergi bagi tanah kita sekali dengan pokok dekat orang hak tanam pokok kat atas tanah kita. Ni bukan main-main ni. Mau pergi pejabat tanah pun geleng kepala pejabat tanah ni. Geleng kepala dia kata, yang ni tak boleh diterima oleh akal. Rasa-rasa pakcik kita pasal apa? Ayahanda kita ni. Pasal apa dia boleh buat sampai macam tu? Siapa nampak? Pasal apa? Pasal dia nak dapat syurga. Pasal dia dengar Nabi SAW kata dekat lelaki hak tanam pokok, kalau hang bagi balik pokok tu, hang dapat satu pokok kat syurga. Dia kata kalau bagi pokok dapat pokok kat syurga, kalau aku bagi tanah, takkan aku tak dapat syurga. Maka dia bagi tanah sekali dengan pokok sekali. Pasal akhirat tadi. Tuan-tuan, itu yang kata orang kalau dia fikir untung akhirat ni, dunia ni tak ada apa. Dunia tak ada apa pada mata dia waktu tersebut. Tak ada apa dunia ni, melainkan dia nakkan akhirat semata-mata. Yang ni yang kita kata ni orang yang cintakan akhirat ni. Orang yang macam ni memang susah kita nak cari. Zaman dahulu pun susah. Ini kan pula zaman kita pada hari ni. Ada orang bergaduh hanya sekana satu kaki tanah, satu jengkal tanah, kita boleh bergaduh, putus hubungan, putus adik-beradik. Tapi orang ni dia sampai ke satu tahap yang paling dahsyat, dia boleh bagi iaitu tanah sekali dengan pokok. Sebab apa? Pasal akhirat. Sebab tu kita tak nak menyesal ke akhirat, tuan-tuan. Biar kita menyesal dekat dunia tak apa, tapi jangan sampai kita menyesal ke akhirat. Kalau ke akhirat, besok apa kita kata? Rabbirji'un, Tuhan kembalikan balik kami kat dunia. La'alli a'mala salihan fima tarak. Mudah-mudahan kami dapat buat amal hak dulu kat dunia kami tak buat. Kalau kami tahu, kami nak buat balik kat dunia. Tapi hari itu tak boleh, Allah kata, maka menyesallah kita. Maka dinamakan hari tersebut dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Baik, Allah kata idz qudhiyal amr, pada hari itu semua perkara akan diputuskan. Wahum fi ghaflatin, sedangkan mereka dalam keadaan kelalaian. Wahum la yu'minun, dan tidak pun mereka beriman. Ramai orang lalai, dia tak ingat pada hari penyesalan ini. Tuan-tuan, fikir banyak kita nak pergi ke hari ini, semua orang akan menyesal. Takkan kita nak menyesal juga pada hari tersebut. Biar kat dunia ni kita tak ada apa-apa, tapi jangan sampai kita menyesal waktu berada di akhirat. Ni dia cerita ni, hari ni hak berlaku ni selepas daripada hisab ni, semua akan menjadi penyesalan demi penyesalan pada semua manusia pada waktu tersebut, termasuk orang yang beramal. Orang yang beramal pun dia rasa menyesal. Pasal apa menyesal? Kalau aku tahu bukan 2 rakaat aku solat di tengah malam, aku akan solat 11 rakaat, aku akan solat 13 rakaat. Kalau aku tahu, kalaulah aku tahu bukan 10 ringgit aku nak sedekah, bahkan aku akan sedekah seluruh harta benda yang aku miliki. Sebab tu maksud orang yang beramal pun menyesal. Kalau hak beramal pun menyesal, ini kan pula dengan orang yang tak beramal langsung. Baik, keadaan kedua. Kata Allah lagi dalam surah Ar-Rum ayat 14 dan ayat yang ke-16. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fahum fi rawdatin yuhbarun. Allah kata hari ketika terjadinya kiamat, hari itu manusia berkumpulan-kumpulan. Semua kita ni geng mana ni? Bukit Larang, geng Bukit Larang. Geng mana ni? Bukit Lintang, Bukit Lintang. Geng mana ni? Bukit Piatu, Bukit Piatu. Geng mana ni? Air Keruh, Air Keruh. Geng mana ni? Air Molek, Air Keruh, Air Kuning, Air Pak Bas. Ni geng air belakang. Ni pula Bukit Bintang, Bukit Beruang, Bukit apa lagi? Bukit Katil, Bukit Piatu. Ni semua geng bukit. Semua geng-geng belakang ni bukit ada, geng ayak pun ada. Okey, ni semua akan berkumpul ikut kumpulan masing-masing. So Allah kata hari terjadi kiamat, hari itu manusia semua ikut kumpulan dia masing-masing. Baik, apa berlaku? Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat, adapun orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, apa berlaku pada mereka? Fahum fi rawdatin yuhbarun, mereka akan berada di dalam satu taman syurga bergembira. Orang yang beramal soleh ni mereka duduk dengan kumpulan yang seronok. Waktu mereka duduk tu pun mereka dah dapat nikmat.
Belum masuk syurga lagi, buat duduk kat dalam kubur itu dah dapat nikmat, dibangkitkan daripada kubur dapat nikmat, dibawa mereka daripada kubur pun dengan nikmat juga. Kita dah ceritakan dahulu bagaimana kubur boleh jadi raudhatun min riyadhil jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Dah duduk dalam kubur itu dalam taman syurga, bangkit daripada kubur dah ada kenderaan sedang menanti kita. Ada kenderaan dah ni, malaikat datang tunggu kita nak bawa kita pada hari tersebut. Ada seorang tok guru daripada Kelantan. Waktu dia sedang nazak nak meninggal dunia, waktu tersebut anak murid datang ramai ziarah ni. Waktu tu dia dah nazak dah, dia kata tok ayah ni, dia kata dah tak lama dah. Tok ayah ni sekejap saja lagi, dia kata depa dah mai dah ni, ramai-ramai duk beratok, dia kata duk tunggu saja. Tunggu nak bawa tok ayah pi. Dia kata itulah, dia kata hampa ni, dia kata banyak-banyak kalah beramal tok ayah dah tak lama, sekejap saja lagi depa dah mai nak ambil. Maknanya apa? Dia dah nampak dah sungguh tuan-tuan. Sebab tu dia kata innal ladzina qalu rabbunallah. Mereka yang yakin dengan seyakin-yakinnya akidahnya tiada Tuhan melainkan Allah. Ketika saat dia nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat ni turun dengan jumlah yang ramai nak sambut roh seorang lelaki yang soleh, yang taat pada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, dan malaikat tu pula akan berkata pula pada orang yang nak mati, Allah taqafu Pak Haji, jangan takut dengan mati ni. Wala tahzanu, jangan bimbang dengan apa yang Pak Haji tinggal. Allah nanti jaga semua keluarga Pak Haji, harta benda semua Allah jaga, Allah uruskan. Jangan duk takut sikit pun. Allah kata kepada para malaikat, wa abshiru bil jannah, wahai malaikat, sampaikan kabar gembira pada hamba kami yang sedang nak mati ini dengan syurga. Dibukakan hijab bagi dia, dia dah nampak dah syurga. Pasal itu ada orang yang soleh ketika meninggal, kita tengok muka dia, muka jernih, muka dalam keadaan senyum, seakan-akan dia sedang pandang satu tempat. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu an yang bernama Malik bin Nadhar. Malik bin Nadhar ini ketika peristiwa peperangan Uhud. Apa berlaku ketika peperangan Uhud? Waktu tersebut setelah mana tentera Islam dah hampir kalah sangat-sangat dah. Bila mana mereka lari turun daripada bukit kerana melihat harta rampasan perang dekat tengah medan perang pada waktu tersebut. Malik bin Nadhar dia tengok keadaan macam tu, dia angkat tangan berdoa, dia kata Tuhan, ya Rabb, dia kata Tuhanku, aku pohon keampunan pada sahabat-sahabat kami ini yang engkar pada perintah Nabi SAW, dan aku berlepas diri daripada puak-puak kafir yang sedang lawan kami. Dia turun dekat medan perang dalam keadaan sedang berperang, dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Ketika dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az, dia kata dekat Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad, dia kata al-jannah, syurga. Sa'ad bin Mu'az kata, syurga apa? Kata Malik bin Nadhar, aku dah ditunjukkan di hadapan mata aku syurga yang berada di antara bukit Uhud tadi, dan aku dah dapat hidu bau syurga tersebut. Sekejap saja lepas tu dia terus ditikam dan dia mati syahid pada waktu tersebut. Maknanya orang yang baik ni, yang soleh ni, dekat-dekat nak mati pun Allah dah tunjukkan dah syurga bagi dia. Dan malaikat turun dengan jumlah yang ramai pasal nak iring ni seorang lelaki yang soleh, seorang lelaki yang baik, nak dibawa dia ni menghadap Allah dalam keadaan penuh macam VVIP, dimuliakan dia. Sebab tu dikatakan di sini bagaimana mereka dah pun dapat syurga, dibangkitkan, dibawa dengan kenderaan sampai dihantar mereka pergi ke syurga. Ini orang yang soleh. Sebab tu Allah kata mereka dah pun bergembira pada waktu tersebut. Bagaimana dengan orang yang kafir? Wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu biayatina. Adapun orang yang kafir, mereka mendustakan ayat-ayat kami, wal liqa'il akhirah, dan mereka engkar pada pertemuan hari akhirat. Hidup ni macam tak nak mati dah. Hidup ni macam dia tak pernah fikir pasal mati. Baik, maka apa berlaku? Faulaika fil azabi muhdharun. Mereka ini akan bertemu dengan apa? Mereka akan berada dan dibiarkan mereka berada dalam seksaan. Start daripada dalam kubur dah mula himpit. Kat kubur lagi dah dapat api, dah dapat seksaan. Bangkit daripada kubur pun dah jadi hitam legam dah muka pada waktu tersebut, sehingga kan ada yang berjalan pakai muka, bahkan ada yang muka dalam keadaan pucat lesi menundukkan kepala pada saat itu. Siapa mereka? Mereka adalah di kalangan orang-orang yang kafir. Baik, itu keadaan ni. Keadaan cerita ketika dibangkitkan pada waktu tersebut. Baik, apa lagi berlaku? Allah cerita pada surah Ar-Rum ayat 43 pula.
Allah kata fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumul la maradda lahu min Allah yauma idzin yasadda'un. Maka kata Allah pada kita, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Ikut sungguh-sungguh agama ni. Rasa untung kita ni pasal kita Islam. Ada orang hari ni seolah-olah dia tak rasa untung dia Islam. Bahkan sampai sanggup dia dahulukan yang lain daripada agama Allah. Tapi orang yang mana ikut agama ini secara lurus, Allah kata hadapkan muka kalian, ikutlah jalan yang lurus, iaitu Islam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang daripada Allah satu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya, iaitu hari akhirat, pada hari itu mereka akan terpisah. Apa maksud mereka akan terpisah? Maka mereka akan terpisah daripada agama dan mereka akan dijauhkan mereka daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka itu di antara yang berlaku kepada manusia di hari akhirat kelak. Baik, kemudian apa berlaku lagi? Ni semua cerita-cerita dalam Al-Quran ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati cerita dalam Quran, memadai dengan apa yang Allah sebut, memadai bagi kita untuk gambaran bagaimana hari akhirat. Saja saya bawakan kisah-kisah ni yang datang daripada Al-Quran ni, cerita dahsyatnya hari saat dibangkitkan manusia pada hari tersebut. Jom kita lihat pula surah Al-Jasiyah ayat 27 sampai 37, 10 ayat ni. Kita cerita ringkaskan. Allah kata walillahi mulkus samawati wal ard wa yawma taqumus saatu yawma idzin yakhsarul mubtilun wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawm tujzauna ma kuntum ta'malun. Okey, kita tengok terjemahan dia. Apa Allah kata? Dan pada hari terjadinya kebangkitan, rugilah pada hari tersebut orang yang melakukan perkara batil, kerana kamu akan dapat lihat semua umat akan berlutut pada hari tersebut. Kenapa berlutut? Surah Jasiyah ayat 27, 37. Manusia akan berlutut pada waktu tersebut. Dan pada hari itu manusia akan dipanggil untuk melihat buku catatan amal. Dipanggil mereka, macam mana keadaan saat waktu mereka dipanggil? Waktu tu tuan-tuan kita berada dalam keadaan berlutut. Baik, apa lagi Allah Subhanahu wa taala katakan pada kita? Baik, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, pada hari itu kamu akan diberi balasan. Dan pada hari itu semua dipanggil melihat buku catatan amal, kamu diberi balasan atas apa yang kamu kerjakan. Dan Allah kata, inilah kitab buku catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Semua benda dicerita. Baik, kemudian diceritakan keadaan orang yang beriman. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka dimasukkan di dalam rahmat Allah. Apa maksud masuk dalam rahmat Allah ni? Allah jaga mereka masuk ke dalam syurganya. Allah berikan kepada mereka nikmat sepanjang perjalanan ini. Mereka akan dapat nikmat daripada Allah kerana mereka orang yang Allah payung dapat rahmat. Zalika huwal fawzul mubin. Itulah kejayaan yang benar, itulah kejayaan yang nyata. Tuan-tuan, itulah makna kejayaan. Bila kejayaan kita? Kejayaan bukan waktu kita dapat pangkat datuk ke, waktu kita dapat anugerah kat dunia. Kejayaan saat ketika kita mendapat hak kelayakan untuk berada di dalam syurga. Itulah kejayaan yang hakiki. Diceritakan pula orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Allah kata orang kafir, kamu orang-orang yang kafir, afalam takun ayati tutla alaikum, takkan tak ada satu pun ayat kami yang dibacakan kepada kalian. Fastakbartum, kalian takabur waktu duduk kat dunia. Wa kuntum qauman mujrimin, bahkan kamu melakukan dosa kejahatan. Maka Allah kata, wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah. Bila dikatakan kepada kalian janji Allah pasti berlaku dan akhirat hari kiamat pasti akan berlaku yang tidak ada keraguan,
kamu pun menjawab ketika orang cerita pasal hari kiamat, kamu kata ma nadri masa'ah, kami tak tahulah pasal apa-apa pun pasal hari kiamat. Inna dhunnu illa dhanna, itu hanyalah sangkaan sahaja. Wa ma nahnu bimustayqinin, bahkan mereka tak percaya, mereka kata kami tak percaya tentang hari kiamat. So Allah buat apa? Wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka pada hari tersebut apa berlaku? Maka Allah pun kata, nyatalah bagi mereka keburukan apa yang mereka buat, maka mereka pun dapat azab yang mereka memperolok-olokkannya. Dikatakan pada mereka, al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza, minta maaf, hari ini kami tak pedulikan kalian, kalian dilupakan. Allah tak pandang pun kita pada hari tersebut. Tuan-tuan, kita ada mak bapak. Tuan-tuan balik ke rumah, balik rumah keluarga kita, lama tak balik ni. Saya ada satu hari itu, waktu PKP, waktu itulah lama dah, nak buat macam mana, kita dah PKP 3-4 bulan tak balik. Bayangkan tengok, bila kita balik ke rumah kita ni, rindu bukan main ni, lama tak tengok mak kita. Sampai rumah, bagi salam, mak kita jawab endah tak endah, tanya sepatah jawab sepatah. Tuan-tuan boleh duduk macam tu? Oi, tak boleh duduk kalau mak bapak kita tak nak cakap dengan kita. Kita cakap dengan dia tulis kat ahli. Pasal apa? Dia merajuk. Kalau mak kita merajuk kat dunia pun kita dah tak boleh duduk. Tuan-tuan, bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala merajuk? Maksud saya katakan merajuk ni, Allah tak nak peduli lagi dah kat kita. Tuan-tuan, kalau orang tak peduli kat kita, orang jiran, tetangga, kawan-kawan tak apa. Tapi kalau orang rumah kita ke, suami tak peduli dekat isteri, isteri tak peduli dekat suami, bapa tak peduli dekat anak, ataupun anak kita katakan bila dia balik jumpa mak dia tak peduli dekat dia. Bagaimana keadaan kita waktu tersebut kalau kat dunia tak boleh duduk? Ni cerita dekat akhirat. Allah kata al-yawma nansakum, hari ni kami lupakan kalian kama nusitum liqa'a yaumikum hadza, macam hampa lupakan pasal hari kiamat ni. Wa ma'wakumun nar, nerakalah tempat kalian. Wa ma lakum min nasirin, minta maaf, tak ada siapa pun boleh bantu pada waktu tersebut. Kat dunia boleh ada orang bantu, ada masalah. Tadi pergi ada urusan, ada seorang polis tanya, ustaz ada apa-apa saman? Ada, saya boleh tolong. Baik, kat dunia orang boleh tolong kita macam-macam. Ada di antara yang ikut kuliah saya ni, orang besar dekat Melaka ni, dalam bidang bab berkaitan undang-undang. Dia kata, ustaz ada masalah undang-undang, ustaz main jumpa saya boleh padam macam tu saya. Tu nak cerita, kat dunia ni ada orang boleh tolong kita ni, kat akhirat ada orang boleh tolong. Minta maaf sendiri, bawa diri berdasarkan pada amalan masing-masing. Hak paling kita takut, Allah lupakan kita. Orang lupakan kita tak apa, tapi jangan sampai Allah lupa. Sebab apa Allah lupa? Pasal kita pun lupa kat Allah, kita pun tak ingat mana dekat Allah. Dalam sehari berapa kali sahaja yang kita sebut nama Allah ni. Pada solat tak apalah, pasal kena solat. Kalau time tak solat, bahkan ketika solat pun kita tak ingat Allah. Lebih-lebih lagi kalau tak solat, macam mana kita nak kata macam ni? Pada hari ni Allah akan lupakan, dan tempat kita of course masuk ke dalam neraka. Baik, itu di antara beberapa perkara yang menunjukkan tentang keadaan dan kedahsyatan pada hari akhirat. Baik, jom kita lihat pula apa yang berlaku pada waktu tersebut. Akhirnya manusia pun dah selesai dah semua ni, pendek cerita, tak nak panjang-panjang. Kita sampai dekat jambatan Sirat. Dah sampai dah kat jambatan Sirat. Apa berlaku ni kat jambatan Sirat ni? Saya ringkaskan ni. Baik, kita lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang jambatan Sirat. Baik, ketika manusia meninggalkan padang mahsyar, dah habis dah semua ni, urusan padang mahsyar ni dah selesai dah ni, kita pun akan dibawa pergi kat satu tempat. Sebelum sampai dekat titian Sirat ini ada satu tempat. Tempat tu nama apa? Tempat tu dia panggil checkpoint iman. Apa nama tempat ni? Saya namakan dengan bahasa saya lah. Kita panggil checkpoint iman. Apa dia checkpoint iman ni? Checkpoint iman ni waktu tersebut geng-geng kafir semua dah masuk dalam neraka dah. Dah kurang separuh dah ni daripada orang yang duduk kat padang mahsyar ni. Separuhnya telah pun ditransfer pergi ke neraka. Hak tinggal siapa lagi ni? Hak tinggal ada 2 geng sahaja. Geng mana ni? Geng kedua-dua ni mengaku mereka adalah orang yang beriman. Siapa mereka? Satunya Islam, satunya geng munafik. Geng munafik, kita tanya dia Islam tak? Dia kata Islam, tapi hati dia banyak mendustakan apa yang Islam berikan.
Baik, maka Allah nak test iman seseorang. Walaupun Allah dah tahu, sengaja Allah nak test. Macam mana Allah buat? Maka diminta manusia turun sujud pada waktu tersebut. Dimulakan oleh Nabi SAW. Ada orang yang boleh turun sujud dan ada orang yang tak boleh turun sujud. Okey, ada orang yang boleh turun sujud, ada orang tak boleh turun sujud. Pasal apa tak boleh turun sujud? Pasal tak pernah sujud pun waktu kat dunia. Waktu tersebut mereka ni tak boleh sujud, termasuk orang yang mengaku Islam tapi tak solat. Maka dia tak boleh sujud waktu tu pasal tak pernah sujud. Kaki dia Allah keraskan kaki dia, orang lain semua turun, maka dia tak boleh. Bila dia tak boleh sujud, apa berlaku pada dia? Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Maka muka dia dalam keadaan penuh kehinaan, dalam keadaan dia menundukkan kepala ke bawah. Allah cerita lagi pula di dalam surah As-Sajdah yang kita duk baca tiap-tiap pagi Jumaat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu dapat tengok bagaimana kepala orang-orang yang mana mereka ni geng-geng kafir, orang-orang yang buat dosa kat dunia, kalau kamu dapat tengok pada hari ini bagaimana keadaan mereka saat ketika mereka dibangkitkan di hari akhirat kelak. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka. Baik, kemudian apa mereka kata? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kami dah tengok, kami dah dengar, kami takut sangat-sangat ni sekarang ni. Boleh tak tolong kembalikan balik kami ke dunia? Kerana pada hari ini kami betul-betul yakin dengan apa yang diceritakan pada kami di dunia dahulu. Allah kata apa? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, kami boleh bagi petunjuk pada semua manusia supaya masuk syurga belaka. Walakin haqqal qawlu minni, tapi kami nak membenarkan apa yang kami sebutkan. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami nak penuhkan neraka tu dengan jin dan juga manusia. Allah jawab balik pada mereka yang minta dikembalikan kat dunia. Allah kata dah habis, sebab kamu memang selayaknya berada kat dalam neraka. Pasal kami dah tentukan hampa pergi ke neraka. Baik, apa berlaku pada waktu tersebut? Kemudian kita akan pergi ke satu tempat yang dinamakan, daripada padang mahsyar kita pergi kepada satu tempat yang amat gelap. Tempat yang gelap ini dinamakan apa dah? Bukan padang maksirat tuan-tuan. Yang ni titian sirat, bukan padang maksirat. Padang maksirat dekat Langkawi. Yang ni titian sirat. Apa dia titian sirat ni? Satu jambatan. Macam mana jambatan sirat ni? Ada orang kata satu helai rambut dibelah 7. Yang tu waktu zaman kita budak-budak dulu kita selalu duk dengar, bukan. Tapi gambaran yang disebut di dalam sunnah, di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, dia adalah tempat yang paling gelap. Pasal apa tempat tersebut jadi tempat yang paling gelap? Kerana di bawah titian sirat ini adanya satu neraka, iaitu neraka Jahannam. Kenapa tempat gelap ni ada neraka Jahannam kat bawah dia ni? Disebabkan oleh kerana pada tempat tersebut apinya berwarna hitam. Maka kalau dah api dia warna hitam, nak ceritakan dahsyat. Api biasa duk tengok warna merah, warna biru, tapi api neraka Jahannam warna kehitaman, menakutkan. Maka menjadikan keseluruhan kawasan tersebut gelap gelita, gelap gelemat, tak nampak apa satu melainkan orang-orang yang beriman akan lepas. Pasal apa? Baik, sekarang kita tanya pada tuan-tuan semua, pak-pak haji sekalian dan makcik-makcik, ibu-ibu kita yang ada. Baik, kita yang bila kita buat satu-satu amalan kebaikan dekat dunia, kita dapat apa? Pahala, bukan? Okey, saya jawab bagi pihak. Okey, dapat pahala. Okey, baik. Kalau dah dapat pahala, pahala tu apa ke benda? Pahala, orang Kedah kata menatang apa pahala tu? Pahala tu menatang apa? Orang Kelantan kata menatai gapo pahala tu? Orang Terengganu pun menatang juga tak? Natang. Okey. Menatang apa? Pahala-pahala hak kita duk kata pahala tu. Dapat pahala buat tu, dapat pahala buat ni, dapat pahala. Menatang apa? Pahala tu apa benda? Tuan-tuan tahu apa benda pahala tu? Hadiah ke macam Santa Claus cerita hari raya Christmas dia bagi Santa Claus bawa kotak-kotak hadiah? Tak, pahala bukan kotak hadiah. Pahala ada yang dinamakan diberikan syurga, diberikan itu, diberikan ini. Ada yang tak disebut tapi disebut ajrun, sawab, pahala saja. Apa dia pahala? Maka pahala itulah adalah cahaya. Apa dia pahala? Pahala itu adalah cahaya. Selain daripada pahala adalah balasan, pahala itu juga adalah cahaya. Tahukah tidak kita, Pak haji sekalian, kita memerlukan cahaya di akhirat?
Ni sedekah hak kita buat, bacaan Al-Quran yang kita baca, semua amal kebaikan ni akan ditransfer menjadi satu currency, satu mata wang. Dan mata wang ini dinamakan dengan cahaya. Pahala tu jadi apa? Jadi cahaya. Pasal apa kita memerlukan cahaya? Baik ada orang buat kajian. Apa kajian yang mereka buat? Mereka buat kajian berkaitan tentang bagaimana kecepatan Nabi SAW di Isra' dan di Mi'rajkan, naik ke langit, turun pada malam yang sama di Mekah. Macam mana begitu cepat? Kelajuan apa yang dia gunakan? Kelajuan angin. Hari ni kapal terbang yang terbang menggunakan kelajuan angin. Daripada sini nak pergi ke Mekah 6 ke 7 jam. Itu kelajuan angin. Dan kelajuan yang paling cepat mengikut pakar-pakar berkaitan tentang kelajuan ini, maka mereka mengatakan yang perjalanan yang paling cepat adalah kelajuan cahaya. Maka apa gambarannya? Pahala kita ditukarkan pada cahaya. Makin banyak cahaya, maka makin cepat perjalanan kita. Makin cepat perjalanan kita. Sebab tu diceritakan ada orang yang sepantas kilat sampai dekat hujung sana. Ada orang yang naik kenderaan, ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan, dan orang yang terakhir sampai di hujung adalah orang yang berjalan dalam keadaan merangkak. Apa yang menjadikan lambat dan cepat? Kadar cahaya yang dipunyai oleh mereka untuk membantu mereka menghampiri ataupun berjalan di atas titian sirat tu tadi. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa taala, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Cahaya yang akan berlegar di sekitar tubuh badan mereka. Dan dengan cahaya itulah mereka berjalan secara berkumpulan untuk sampai ke syurga. Baik, kita lihat bagaimana keadaan ini, apa yang berlaku pada waktu tersebut. Ada satu hadis riwayat daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, diceritakan bila ditanya di mana manusia pada waktu hari ketika bumi dan langit diganti. Hari ketika langit dan bumi ni diganti dengan satu dataran yang manusia tak tahu lagi dah mereka duduk dekat mana waktu tersebut. Hari, langit dan bumi diganti dengan yang lain. Maka kata Nabi SAW, setelah digantikan langit dan bumi pada hari tersebut, hum fi zulumah. Kata Nabi SAW, mereka akan berada di dalam kegelapan. Hum fi zulumah, mereka berada dalam keadaan kegelapan. Dunal jisri, di bawah jambatan. Mereka akan berada di dalam kegelapan di bawah jambatan. Maka di tempat inilah, ketika itulah terpisahlah orang-orang yang beriman dengan orang munafik. Tadi sekali lagi, sekarang dah mula terpisah. Orang munafik tempat yang lain, orang beriman pula akan berada pada tempat yang lain. Maka orang munafik akan tertinggal di belakang, orang beriman akan berada di hadapan. Maka orang beriman akan mendahului mereka di dalam perjalanan tersebut. Maka ada pagar yang menghalang mereka. Ada satu pagar automatik, pagar itu akan menjadikan halangan. Tak boleh mereka nak masuk laluan orang beriman. Orang munafik lalu laluan dia, orang beriman akan melalui laluan mereka waktu tersebut. Bahkan sampai ke satu tahap mereka tak berkesempatan pun nak kejar. Di dunia siapa kaya basikal laju, dia boleh kejar kawan dia. Dia naik mountain bike, MTB, kawan dia naik RB, road bike, lagi laju. Tapi sebab dia kayuh kuat, dia boleh kejar yang RB, yang road bike tadi ni, basikal hak ringan tu. Baik, saya tak pernah bayang ada basikal berat dia 6 kilo. Ada basikal berat 6 kilo lebih sikit. Baik, boleh angkat 2 jari tuan-tuan angkat. Saya ni tak apa nak minat basikal, tapi satu hari ni ada adik ipar bagi satu basikal dekat kita. Kita pun naik sedap. Dia kata sedap, ambil lah. Dia kata naik. Saya pun kayuh lah kot taman, jumpa seorang. Dia kata ustaz kayuh basikal. Saya kata kayuh lah juga, tapi basikal tu berat. Hamba Allah ni kata pagi besok ustaz free, ustaz main rumah saya. Dia pun pergi rumah dia. Seorang hamba Allah ni sampai dekat rumah dia ada 6 biji basikal. Basikal dia bukan basikal murah. Satu basikal ni harga belah-belah ribu tuan-tuan. Dia kata ustaz nak yang mana ustaz pilih lah. Saya kata jangan cakap macam tu. Saya kata saya bukan nak naik pun ada. Tak apa ustaz, pilih yang mana pun nak. Saya kata saya tak nak yang mana pun tak apa, terima kasih, nak tengok saja. Dia kata tak apa ustaz, ambil yang ni. Yang tu dia beli 14,000. Dia beli specialize basikal tu 14,000 harga dia. Dia kata ustaz gunalah. Saya kata nak jual kali ni? Tak ustaz, guna saja sampai bila-bila. Punya ringan, berat dia tu 6 kilo lebih sikit, 7 kilo, dekat 7 kilo. Pegang 2 jari tuan-tuan boleh angkat macam tu. Sebelah tangan tuan-tuan boleh angkat. Saya tunjuk gambar, orang tak percaya, kata biar betul badan korek keding tapi boleh angkat basikal. Pasal ringan.
Baik, tu nak cerita. Kat dunia kita boleh kejar. Time waktu kita kayuh tu kita relax. Kita dah badan kurih. Kayuh dengan geng-geng set-set yang badan besar-besar, kita duduk depan sekali lah. Pasal kita ringan. Tapi kat akhirat, tuan-tuan kuat macam mana? Ustaz, saya dah exercise dah sekarang. Exercise apa? Exercise berlari. Apa tujuan? Besok kat titiang surat saya nak berlari. Sebab saya dah exercise banyak tahun dah Ustaz. 3 tahun dah duduk berlari. Tunggu mati saja saya nak berlari besok kat titiang surat. Banyak cantik muka hang, ingat boleh macam tu saja ke? Tak. Baik, so macam mana? Hari itu orang munafik tak boleh kejar orang beriman. Tak boleh, walaupun kat dunia dia juara maraton. Dia juara maraton. Tuan-tuan pernah masuk maraton? Saya pernah masuk 42 km. Boleh habis, tapi meleret jugalah, seret kaki lah sekali. Walaupun habis juga. Jambatan Pulau Pinang pun kita merentas juga. Tapi tak larat lah. Di akhirat kelak pada waktu tersebut, walaupun hebat macam mana pun kita, tak tentu boleh melewati tempat tu. Pasal apa? Diceritakan bagaimana titian sirat itu jaraknya 1500 tahun perjalanan. Jarak titian sirat tu 1500 tahun perjalanan. Macam mana nak lepas 1500 tahun ni? Sehingga ada sebahagian riwayat mengatakan 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun pula menurun. Dan ada orang yang sepantas kilat dia boleh menyeberang titian siratul mustaqim ni. Baik, maka di sana akan terpisah. Jom kita lihat apa Allah cerita kat dalam satu surah. Surah apa? Iaitu surah Al-Hadid ayat 12 dan ayat 15. Tuan-tuan boleh cek surah Al-Hadid ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Apa cerita dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Hari kamu akan dapat tengok orang beriman lelaki, orang beriman perempuan. Okey, baik. Yas'a nuruhum, mereka berjalan dengan cahaya mereka. Lelaki dan perempuan ni mereka berjalan dengan cahaya mereka sendiri. Dan cahaya itu yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya itu berada di sebelah hadapan mereka dan sebelah kanan. Cahaya kat mana? Kat depan dan dekat sebelah kanan. Pasal apa kat kiri tak ada? Pasal kiri kita dah didindingkan oleh Allah. Pasal belah kiri itu siapa dia? Geng-geng munafik. Sebelah kiri ni ada pencakok neraka, geng-geng munafik. Dia lalu dekat situ, dia akan dikait untuk tarik masuk dia kat dalam neraka. Siapa dia ni? Puak munafik. Geng kafir Ustaz. Kafir dah awal-awal lagi dah masuk dah dalam neraka ni. Siapa dia hak kita cerita ni? Geng munafik, dia akan ditarik jatuh kat dalam neraka. Geng yang beriman, mereka akan berjalan dengan pada waktu tu ada dinding yang menghalang mereka daripada pergi ke haluan kiri. Maka cahaya ada di sebelah depan dan ada di sebelah kanan mereka, di seluruh tubuh badan mereka pada waktu tersebut. Baik, kemudian dikatakan pada mereka, Busyrakumul yaum, kabar gembira kepada kalian, pada hari ini ada berita gembira buatmu wahai orang-orang yang beriman. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Syurga yang bertingkat-tingkat yang disediakan dengan sungai-sungai kat bawah dia ni, kamu akan kekal di dalamnya. Kat mana ni? Kat depan titian surat tu sahaja lagi. Zalika huwal fawzul azim. Dan itulah kejayaan yang paling besar. Orang beriman, mereka akan berjalan sedikit demi sedikit. Dan waktu itu berkatalah orang munafik yang rasa takut, rasa jealous, rasa orang kata apa, rasa tak puas hati. Apa kata orang munafik? Allah sebut pada ayat yang ke-13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Allah cerita hari itu orang munafik lelaki, orang munafik perempuan akan berkata kepada orang beriman, unzuruna nakhtabis min nurikum, wahai orang beriman, boleh tak tunggu kami saat, tunggu kami sekejap, kami nak ikut cahaya yang ada pada kalian. Qila irji'u wara'akum, dikatakan pada mereka, wahai orang munafik, kembalilah kalian ke belakang. Faltamisu nuran,
maka ambillah cahaya itu di belakang. Maksudnya kat belakang kat mana? Kalian kena kembali balik ke dunia. Kerana kami ambil cahaya ini adalah daripada dunia. Kata mereka, kembalilah kamu ke belakang, cari sendiri cahaya untukmu, kerana cahaya ini kami punya, tak ada siapa pun boleh berkongsi dengan kami. Maka lalu diadakan di antara mereka satu pintu ataupun satu dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, di sebelah luarnya ada seksa. Maksudnya sebelah pintu ni, dalam dia geng-geng beriman ni dapat rahmat, tempat yang mereka duduk adalah azab yang mereka akan ditarik jatuh kat dalam neraka jahanam pada waktu tersebut. Baik. Akhir sekali orang munafik panggil, yunadunahum alam nakum ma'akum. Kata orang munafik memanggil orang yang beriman, bukankah kita dulu kat dunia kita sama-sama, kita satu geng, kita satu kumpulan, kita pernah makan sekali, kita pernah duduk kat dalam masjid sekali, kita pernah buat majlis sekali. Kita geng, bukan engkau kenal aku, engkau bukan tak kenal. Kat dunia kalau kita susah kita boleh pergi minta tolong orang, tapi ni cerita keadaan kat akhirat ni, dia orang cuba juga nak minta tolong daripada kawan-kawan yang dia kenal, tapi kawan dia beriman, dia munafik. Dia kata, bukankah dulu dekat dunia, alam nakum ma'akum, kami ni bersama dengan kalian? Qalu bala, kata kawan-kawan dia yang beriman, ya betul, kita adalah kawan. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Maka kata mereka pada waktu tersebut, siapa kata ni? Orang-orang yang beriman pun kata, apa dia kata? Kamu dulu mencelakakan diri kamu sendiri dan kamu menunggu kehancuran kami. Kamu juga mencelakakan kami dulu kat dunia. Kamu ragu-ragu dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang kepada kalian ketetapan Allah, dan kamu pun telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Maka hari ini tidak ada lagi tebusan dan tidak pula daripada orang kafir. Tempat kamu adalah neraka, itulah tempat berlindungmu, dan sejahat-jahat tempat kembali. Dan inilah yang berlaku kepada mereka. Nah, sebab tu di antara ayat yang menceritakan, juga diceritakan di dalam surah At-Tahrim, cerita tentang titian sirat ini, surah At-Tahrim ayat 8. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat surah Tahrim ni? Yauma la yuqdillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari ketika Allah tidak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Di hari akhirat ada orang yang Allah hina, ada orang yang Allah tak hina. Kumpulan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka takkan dihina sedikit pun. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Hari tersebut cahaya berada berlegar di antara tubuh badan mereka, sebelah kanan mereka dan di hadapan mereka. Yaqulun, mereka pun mengucapkan saat ketika berada di atas titian sirat tadi dengan berkata, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, waghfir lana, ampunilah dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Baik sahabat-sahabat muslimin, ayahanda, bonda semua, apa pengajaran kita daripada kisah ini? Pengajaran kita satu sahaja, iaitu kena jadi bijak kat dunia, cari dan kumpulkanlah sebanyak-banyak cahaya untuk kita gunakan di akhirat. Apa dia cahaya tersebut? Di antara salah satu cahaya dan keselamatan yang paling senang, salah satunya jalan berada di dalam majlis ilmu. Satu. Yang kedua apa dia? Jadikan kebiasaan untuk melangkah pada dua waktu solat yang disebut sebagai al-atamah. Apa dia al-atamah ni? Solat dalam kegelapan. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nas ma fil atamati." Kalau manusia tahu apa yang ada pada kegelapan, la atauhum walau kana habwan. Mereka sanggup datang walaupun dalam keadaan merangkak. Ma al-atamah. Apa dia al-atamah? Al-atamah ini adalah iaitu solat subuh berjemaah dan solat asyak berjemaah. Kalau siapa tahu apa yang ada pada kegelapan ni, dia akan sanggup datang walaupun merangkak. Kenapa kita nak cari dua solat ni? Kerana solat inilah yang akan memberikan cahaya pada kedua belah kaki kita di hari yang tidak ada cahaya melainkan cahaya Allah. Yang ketiga, bangunlah ketika orang lain tengah tidur.
bangun ketika orang lain sedang tidur. Ufshus salam wa ut'imut ta'am wasalul arham wa salatul lail wa nasuniyam tadkhulul jannatu bisalam. Solat di tengah malam ketika orang sedang tidur, di malam gelap gelita kita boleh bangun. Maka kita tak akan digelapkan hati dan kita diberikan cahaya pada hari yang tidak ada cahaya pasal kita bangun di tengah kegelapan malam. Maka kita akan masuk syurga dalam keadaan yang sejahtera. Selain daripada itu, pohonlah kepada Allah. Allah bimbing dan berikan petunjuk pada kita supaya kita tidak tersasar saat ketika berada di atas titian surat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma jma' hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل لنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم ربنا اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين ويا ذا الجلال والإكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا كثيرا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.